dari Seksyen 9. Hari ini kami akan membentangkan tajuk sintesis protein. Okey, nama saya Nurfaliha binti Makrani. Nama saya pula Nur Izati binti Muhtar. Nama saya Muhammad Timur Jimmy bin Muhammad Nasrul. Nama saya Nur Afifah Nabila binti Mayati. Nama saya Nurul Amelina binti Nasr Azmi. Nama saya Nur Farisha Ibrahim binti Magdai. Sintesis protein. Sintesis bermaksud pembentukan. Protein pula rantaian yang terbentuk daripada jujukan asid amino, iaitu unit ringkas protein, juga dikenali sebagai polipeptida. Sintesis protein juga melibatkan pencantuman asid amino, iaitu membentuk rantaian berdasarkan arahan DNA, iaitu penentuan susunan pattern di nukleus sel dengan bantuan RNA. Berlaku sepenuhnya di dalam sel sumber asid amino, iaitu pencernaan makanan protein di usus dihasilkan oleh hati. Okay. Dalam biologi molekul, sintesis protein juga dipanggil biosintesis protein. Ialah proses pembentukan zarah protein yang melibatkan sintesis RNA yang dipengaruhi oleh DNA. Dalam proses sintesis protein, molekul DNA adalah sumber pengekodan asid nukleik untuk menjadi asid amino yang membentuk protein, tetapi tidak terlibat secara langsung dalam proses tersebut. Molekul DNA dalam sel ditranskripsikan kepada molekul RNA. Molekul RNA ini diterjemahkan kepada asid amino yang membentuk protein. Oleh itu, RNA terlibat secara langsung dalam proses sintesis protein. Okay, saya akan menerangkan tentang DNA. Asid nukleik merupakan satu atau rantaian polimer yang terdiri daripada molekul nukleotida, terbentuk daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen dan fosforus. Mana bagi asid nukleik ialah nukleotida. Setiap nukleotida terdiri daripada gula pentosa, iaitu gula 5 karbon, base nitrogen dan kumpulan fosfat yang digabung bersama melalui proses kondensasi. Terdapat dua jenis gula pentosa, iaitu deoksiribosa, ribosa. Base nitrogen terdiri daripada iaitu adenina, guanina, cytosina, timina, uracil. Terdapat dua jenis asid nukleik, iaitu asid nukleoboron monoklik, iaitu DNA yang mengandungi gula deoksiribosa, asid ribonukleik RNA yang mengandungi gula ribosa. DNA terdiri daripada dua rantaian polinukleotida yang berpintal secara antiselari antara satu sama lain, membentuk heliks ganda 2. Kumpulan base bernitrogen pada kedua-dua rantai polinukleotida berpadanan dan diikat bersama oleh ikatan hidrogen. Rantaian gula pentosa dan kumpulan fosfat membentuk tulang bekalan gula dan fosfat. Base nitrogen bagi DNA ialah adenina iaitu A, guanina iaitu G, timina iaitu T dan cytosina iaitu C. Adenina akan berpasangan dengan timina, sementara guanina akan berpasangan dengan cytosina. Okey, mari kita lihat model yang terbuat. Kat sini boleh kita tunjuk, kat sini nitrogenous base, iaitu kat sini cytosin, guanin, adenin, timin. Kat sini kita tunjuk, kat sini model kita juga DNA. Saya akan menerangkan tentang jenis asid nukleik yang wujud, iaitu RNA. RNA bermaksud asid ribonukleik. RNA adalah molekul organik yang panjang yang bermaksud ia sangat besar. Molekul yang mengandungi unsur karbon DNA dan RNA terdiri daripada asid monomer-nukleik yang dipanggil nukleotide. DNA dan RNA nukleotide mungkin mempunyai base nitrogen adenine, guanin atau cytosine, tapi tidak seperti DNA yang mempunyai base nitrogen thymine. Manakala RNA pula ia mempunyai base uracil base nitrogen di sebaliknya. Ini bermakna mana-mana asid nukleik yang mengandungi thymine mestilah DNA, dan mana-mana asid nukleik yang mengandungi uracil mestilah RNA. Struktur DNA ialah molekul berantai 2, manakala RNA sentiasa berantai tunggal. RNA ini boleh dijumpai
boleh dijumpai dalam sitoplasma dan nukleus. RNA ni fungsi dia untuk membantu sintesis protein. RNA menggunakan arahan yang berbeza-beza untuk memilih semua protein yang diperlukan organisma hidup. Terdapat 3 jenis RNA iaitu messenger RNA yang dipanggil mRNA, seterusnya ribosomal RNA yang dipanggil rRNA dan transfer RNA tRNA. Messenger RNA bermula dalam nukleus sel. Fungsi dia ialah menyalin arahan untuk memasang protein daripada sebahagian DNA. Sel seterusnya menyampaikan maklumat tersebut kepada ribosom dalam sitoplasma. Ribosom RNA adalah tapak di mana arahan diterjemahkan ke dalam protein. Dan akhir sekali, transfer RNA. Transfer RNA ialah membawa asid amino khusus untuk ribosom supaya protein yang betul boleh dibuat. Seperti gambar model ni, contoh RNA yang berbentuk tunggal. Ini nitrogen base yang ada sitosin, guanin, adenin dan urasil. Seterusnya, ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang amat kecil. Ribosom terbentuk daripada protein dan rRNA merupakan 2 subunit. Subunit pertama, subunit ribosom kecil yang membaca RNAB. Subunit yang kedua, subunit yang menghubungkan asid amino bentuk rantaian polipeptida. Ini adalah rantaian polipeptida. Lepas tu, fungsi ribosom ni ialah tapak sintesis protein yang mencantumkan rantaian asid amino. Selain itu, asid amino merupakan unit ringkas bagi protein. Terdapat 20 jenis yang dibawa oleh tRNA iaitu antikodon dan kodon pada mRNA. Ianya dibawa oleh tRNA ke ribosom untuk diikat. Transkripsi ada 3 tahap. Tahap pertama ialah inisiasi. Proses transkripsi dimulai dari pemecahan ikatan hidrogen antara base nitrogen dan DNA oleh enzim helix. DNA kemudian memproduksi mRNA menggunakan enzim RNA polimer. Kemudian mRNA akan mentempel pada cetakan tersebut dengan menyatu base nitrogennya dengan base nitrogen DNA cetakan. Tahap kedua adalah tahap pembanjangan. Proses apabila RNA polymerase kembali ke terminator selepas mencapai promoter, mengakibatkan pembentukan mRNA yang akan menyalin kod DNA ke dalam DNA. Seterusnya adalah peringkat penamat. Peringkat pertama adalah peringkat enzim polymerase RNA berhenti bekerja dan melepaskan diri daripada hujung kawasan penamat, dan pada masa yang sama RNAM tertanggal daripada DNA kerana RNAM telah dicetak sepenuhnya. Proses transkripsi selesai. RNA meninggalkan nukleus dan pergi ke ribosom. Sekian. Setelah proses transkripsi selesai, mRNA yang terhasil tadi akan keluar dari nukleus dan akan melekat pada ribosom di sitoplasma. Hal ini terjadi untuk memulakan proses yang dikenali sebagai translasi. Translasi merupakan satu proses yang akan mentranslitkan atau menterjemahkan kod yang dibawa oleh mRNA kepada protein. Fungsi mRNA ini adalah untuk menyampaikan maklumat yang diperoleh semasa proses transkripsi kepada ribosom. mRNA ini mempunyai 3 judukan base nukleotida yang juga dikenali sebagai kodon. Proses translasi ini mempunyai 3 peringkat, iaitu peringkat permulaan, peringkat pemanjangan dan peringkat terminal. Di peringkat permulaan, mRNA yang membawa kodon AUG akan bertemu dengan ribosom dan tRNA yang membawa asid amino dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Setelah selesai pada peringkat permulaan,
ribosom akan bergerak bersama benang mRNA mengikut kodon. Pada peringkat yang seterusnya, ribosom akan pergi ke kodon GCU dan tRNA hadir untuk membawa asid amino dan antikodon CGA. Peringkat ini dikenali sebagai peringkat pemanjangan. Semasa peringkat ini juga, tRNA yang lama akan keluar daripada ribosom dan meninggalkan asid aminonya untuk bercantum dengan asid amino pada tRNA yang terbaru bagi membentuk rantaian polipeptida atau dikenali sebagai protein. Pada peringkat terakhir pula, iaitu peringkat terminal, proses translasi akan terhenti apabila kodon pada mRNA mengekutkan stop, iaitu kodon UAA. Selain kodon UAA, kodon UAG dan UGA juga mengekutkan stop. Setelah tRNA membawa asid amino dan antikodon AUU, asid amino yang berantai tadi akan bercantum dan membentuk protein. Maka proses translasi tamat. Yeay, lama.